Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama Sanik Senyambar dalam segmen cerita. Pelbagai berita yang kami siarkan di Astro Wani. Tapi dalam segmen cerita pada kali ini, kita nak berkongsi dengan penonton berkenaan dengan satu lokasi penting di Sarawak. Lokasi pelancongan yang cukup terkenal di Bumi Kenyalang iaitu Gua Niah. Dan wartawan kita, wartawan Awani Borneo Nuzuluddin Abdul Razak ada mengikuti ekspedisi ke sana bersama dengan lebih 50 peserta persidangan antarabangsa pencalonan Taman Negara Nia sebagai tapak warisan dunia, berpeluang menyertai ekspedisi itu ke Guniah iaitu pada Rabu. Dan dalam ekspedisi bersama Jabatan Muzium Sarawak dan Perbadanan Hutan Sarawak SFC itu turut disertai dengan beberapa pakar yang antaranya dalam bidang arkeologi, speleologi, konservasi alam semula jadi dan etnologi. Ia adalah sebahagian daripada fasa akhir Kerajaan Sarawak menyiapkan dossier ataupun dokumentasi rasmi sebelum diserahkan kepada pihak UNESCO pada Februari 2023. Itu sebagai salah satu syarat pengiktirafan tapak warisan dunia Gua Niah Sarawak ini. Sedikit pengenalan, Gua Niah yang terletak di Miri Sarawak ini merupakan gua yang terbesar dan tertua di Malaysia, malah merupakan antara gua batu kapur yang terbesar di dunia, dan kawasan sekeliling telah pun diwartakan sebagai tapak bersejarah di bawah kuasa Muzium Sarawak. Ini dibuktikan dengan penemuan kubur kuno bersama kerangka tulang dan tengkorak manusia purba yang ditemui di Gua Niah yang berusia 40,000 tahun. Nuzul di talian ketika ini bersama dengan kita melalui paparan visual. Nuzul, terima kasih kerana bersama kita pada jam ini. Nuzul, mungkin boleh ceritakan perjalanan Nuzul ke sana daripada Miri ke kawasan Gua Niah itu, adventure Nuzul bagaimana? Baiklah, terima kasih Nixon. Sebelum itu, usaha sebenarnya untuk meletakkan Taman Negara Niah ini sebagai salah satu tapak warisan dunia di bawah UNESCO bermula puluhan tahun lalu. Pada asalnya, di mana Gua Niah telah diiktiraf sebagai monumen bersejarah di Sarawak pada tahun 1974. Dan sebelum ini, pada tahun 2019, sebelum kita ditimpa dengan pandemik COVID-19, pada masa itu ada convention berkenaan arkeologi turut diadakan di Miri ini berkenaan dengan taman negara khasnya di Gua Niah itu sendiri. Apapun perjalanan menuju ke Gua Niah ini bukanlah perjalanan yang cukup mudah bagi saya, kerana 4 hari lalu kami dan beberapa orang wartawan lain turut mengikuti persidangan antarabangsa ini untuk pencalonan Taman Negara Niah sebagai salah satu tapak warisan dunia di bawah UNESCO. Dan pada Rabu semalam kami sempat untuk dibawa bersama untuk mengikuti ekspedisi ke Gua Niah sebagai salah satu lokasi di dalam Taman Negara Niah itu sendiri. Apapun perjalanannya cukup menarik. 1 jam 30 minit daripada Bandar Miri ini ke Gua Niah melalui jalan raya yang sudah siap sepenuhnya, menggunakan pengangkutan bas pun boleh, kalau nak guna Grab pun boleh, teksi pun boleh. Semua pengangkutan juga disediakan dan tambangnya cukup murah. Apapun apabila tiba di taman, di pintu ataupun ibu pejabat Gua Niah ataupun Taman Negara Niah itu, kami disambut dengan cukup baik oleh kaki tangan yang bertugas. Dan sangat menarik sebenarnya, pada tahun 2019 lalu sebelum pencalonan ke Taman Warisan Dunia UNESCO ini, saya tidak ada melihat adanya persembahan sambutan daripada rakyat ataupun etnik berkenan. Tapi apabila semalam kami tiba, lebih daripada 50 delegasi rombongan daripada SFC, Jabatan Muzium dan juga masyarakat awam daripada Miri itu sendiri tiba, kami disambut dengan persembahan tradisional daripada etnik Niah, yang mana mempersembahkan lebih daripada 7 permainan tradisional daripada etnik itu, yang juga ada sub-etnik lebih daripada 18 etnik Penan. Kesemuanya itu antara usaha yang dilaksanakan oleh penduduk di sekitar Taman Negara Niah itu untuk menyokong usaha kerajaan negeri khasnya daripada pihak muzium dan SFC untuk menjadikan Taman Negara Niah itu sebagai tapak warisan dunia UNESCO menjelang tahun 2024. Perjalanannya sangat jauh, melalui laluan jambatan kayu sejauh 3.1 km, mungkin dalam tempoh 1 jam lebih kami sampai ke pintu Gua Niah itu. Tapi sebelum itu, yang menariknya kalau kita lihat kebiasaannya di taman-taman negara pasti ada satu lokasi ataupun tapak yang akan disediakan oleh pihak pelancongan khasnya Kementerian di Sarawak sendiri untuk pelancong luar, masyarakat awam yang datang untuk beristirahat. Kerana perjalanannya agak jauh, mungkin ada yang penat, yang perlu rehat dan sebagainya, menggunakan ke fasiliti awam seperti tandas dan sebagainya turut disediakan di kawasan itu. 5 tahun lalu kawasan itu tidak
begitu sempurna dibina. Tapi kali ini selepas 5 tahun dengan adanya pandemik COVID-19, fasiliti yang disediakan untuk pelancong asing itu cukup baik dan sudah diiktiraf bagi selaras dengan pengiktirafan Taman Negara Nias sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Ada peniaga masyarakat Iban daripada Rumah Panjang Patrick yang berniaga di situ, menjual kraft tangan, menjual makanan dan minuman untuk pelancong. Bahkan apabila saya bertemu bual dengan mereka, sempat bercakap-cakap bagaimana keadaan selepas pandemik, bagaimana perniagaan mereka. Mereka cukup gembira. Bukan sahaja ramai pelancong yang datang, tetapi mereka akhirnya dapat sumber pendapatan itu daripada kami-kami yang datang ini, membeli daripada mereka, dan mereka cukup gembira apabila tahu bahawa Taman Negara Nias itu akan diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Mereka sangat berharap perkara ini akan menjadi realiti, maka akan lebih ramai pelancong asing akan masuk ke negeri Sarawak dan mengunjungi Miri, seterusnya berjumpa dengan mereka di kawasan tersebut, maka adanya perkembangan ekonomi yang lebih cepat dari segi inap desa, chalet, perniagaan makanan dan keraftangan di situ akan berkembang dengan lebih luas. Dan selepas itu perjalanan diteruskan bersama dengan pakar-pakar arkeologi dan sebagainya. Kami tiba di pintu Gua Nias itu, di mana kita tahu pembentukan batu kapur di situ sudah pun berusia lebih 30 juta tahun, dan arkeologi luar negara contohnya daripada Tom dan Barbara Harrison telah berada di sana untuk melakukan ekskavasi dan menemui deep skull yang berusia lebih daripada 40,000 tahun. Ini antara puncak bagaimana Taman Negara Nias ini akan diisytiharkan ataupun diiktiraf sebagai tapak warisan dunia menjelang tahun 2024. Pada asalnya, Gua Nias itu diiktiraf sebagai monumen sejarah di Sarawak pada tahun 1974 dan kemudiannya berkembang kepada Taman Negara Nias itu sendiri kerana terdapat beberapa monumen bersejarah, artifak khazanah dan sebagainya yang menyumbang kepada peradaban manusia terawal di Asia Tenggara ini. Ini antara perkara yang perlu diberi fokus selebihnya oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat bagaimana untuk mengangkat khazanah negara ini, kerana kita tahu dalam Malaysia sendiri kita ada 5 kawasan yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia di bawah UNESCO. Antaranya yang Mulu, Taman Negara Mulu pertama kali pada tahun 2000 dan seterusnya Georgetown, Pulau Pinang, Perak, di Kota Kinabalu, dan kali ini tumpuan diberikan kepada Sarawak. Jika Taman Negara Nias ini diberikan pengiktirafan sebagai taman warisan dunia, mungkin pada tahun 2024 kerana dokumen ataupun dossier utama berkenaan dengan persidangan kajian pendidikan yang telah dihasilkan puluhan tahun sebelum ini oleh para pengkaji akan dinilai oleh pihak UNESCO, dan mereka akan melihat bagaimana negeri Sarawak khasnya menjaga kelestarian alam semula jadi yang berada di sekitar lebih daripada 3,000 hektar Taman Negara Nias itu, dan mereka akan memberikan pengiktirafan UNESCO ini kepada Taman Negara Nias. Ini pastinya satu perkara yang cukup baik bagi membentuk satu sektor ekopelancongan yang lebih kukuh dalam negara kita, kerana kita tahu dalam keadaan sumber ekonomi yang pelbagai dengan perubahan kepasan endemik ini, pintu sempadan negara sudah pun dibuka, dan ini pastinya akan memberikan lokasi ataupun kedudukan khas kepada Malaysia di peta dunia dan menjadi tumpuan bukan saja kepada para arkeologi tetapi juga para ilmuwan, pengkaji dan juga masyarakat secara globalnya akan menuju ke Sarawak khasnya untuk melihat bagaimana pembentukan Taman Negara Nias ini akhirnya dapat mencapai status tapak warisan dunia di bawah UNESCO. Dan ini yang dapat saya kongsikan kepada penonton Astro Awani, dan juga kita melihat kepada perkembangan ekonomi masyarakat. Jika saya datang ke sana sebagai seorang pelancong dan juga sebagai seorang wartawan, saya akan menulis beberapa perkara mengenai Taman Negara Nias. Itu apa yang dikongsikan juga oleh beberapa pakar ataupun pengkaji arkeologi yang saya jumpai dan yang saya temu bual. Mereka berkata Sarawak khasnya perlu untuk melahirkan lebih ramai sebenarnya pakar arkeologi di peringkat tempatan, kerana mereka yakin bakat tempatan kita ini sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan lagi kualiti pendidikan di mana-mana sahaja tapak warisan khazanah yang ada di negeri Sarawak ini. Kerana di Sarawak sendiri terdapat 66 TPA ataupun Totally Protected Area, dan dalam kawasan ini ada 45 taman negara yang berada di negeri Sarawak. Ini merupakan satu sumber ekopelancongan dan juga sumber sejarah yang sangat luas untuk diberikan perhatian oleh para pengkaji khasnya di Bumi Kenalang ini sendiri, bagaimana beberapa subjek-subjek berkaitan dengan arkeologi perlu dibentuk di peringkat institusi pengajian tinggi. Ini
antara laporan yang kami laksanakan sepanjang 4 hari mengikuti convention ini, dan perkara ini akan kami kongsikan kepada masyarakat dan juga ajukan kepada kerajaan negeri, dan juga mungkin diberi perhatian di peringkat Kementerian Pelancongan, di peringkat persekutuan, supaya lebih banyak bakat-bakat tempatan ataupun anak-anak muda kita dapat terlibat sama dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan juga aspirasi Malaysia khasnya untuk menjadi salah satu lokasi pelancongan utama di seluruh dunia, semestinya sempena dengan peralihan ke fasa endemik ini, Nixon. Penganugerahan status tapak warisan dunia itu pastinya akan mengangkat identiti Sarawak sebagai lokasi pilihan buat bukan sahaja pelancong tetapi komuniti arkeologi dan penyelidikan. Nuzul sendiri berada di sana. Saya kali terakhir berada di Gua Niah pada tahun 2016. Saya melihat sendiri fasiliti kayu untuk menuju ke kawasan kompleks utama Gua Niah itu. Ketika ini bagaimana pula Nuzul? Dan kalau kita lihat di sana juga menjadi lokasi buat masyarakat Iban untuk memperoleh sarang burung. Jadi ini merupakan salah satu nilai titik tambah yang boleh diketengahkan sekiranya seterusnya Gua Niah ini diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Apa yang Nuzul boleh kongsikan? Adakah masih ada lagi masyarakat Iban di sana yang cuba mendapatkan sarang burung yang diekspor untuk dijual di luar, Nuzul? Ya, betul Nixon. Sebenarnya bukan sahaja kepada masyarakat Iban, tetapi kalau melihat kepada struktur ekonomi di Gua Niah itu sendiri puluhan tahun lalu, dan juga bagaimana perkembangan ekonomi di sekitarnya, industri untuk mendapatkan sarang burung itu masih lagi dilakukan sehingga ke hari ini. Mereka memerlukan satu tempoh yang sangat panjang untuk memastikan pembentukan sarang burung itu benar-benar mencapai kualiti yang tertentu baru boleh dituai. Tetapi selaras dengan usaha kerajaan negeri untuk mengiktiraf Taman Negara Niah dan juga Gua Niah itu sendiri sebagai tapak warisan dunia, perkara ataupun ekonomi tersebut perlulah dikawal. Apa yang dihuraikan oleh Menteri Pelancongan Negeri Sarawak sebelum ini, Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah, beliau menegaskan bahawa perlunya ada satu kawalan terhadap ekonomi yang dilaksanakan di kawasan gua tersebut, kerana untuk bagi memastikan struktur semula jadi dan juga ekosistem yang berada di gua itu terus terjamin walaupun adanya sumber ekonomi. Dan beberapa penduduk yang saya jumpai, termasuklah mereka yang berbangsa Iban dan Penan, mereka kata masih lagi ada aktiviti untuk mendapatkan sarang burung sebagai punca pendapatan mereka, kerana itu telah dilakukan puluhan tahun lalu. Bagaimana kalau masuk saja di ruangan gua tersebut, kita akan nampak lagi tinggalan-tinggalan peralatan yang mereka gunakan untuk mengambil sarang burung. Bayangkan mungkin daripada tapak gua itu dan ke atas siling bahagian gua itu berbelas meter tingginya, dan mereka hanya menggunakan buluh dan juga tali saja untuk mendaki kawasan tersebut mendapatkan sarang burung untuk dijual, dan harganya sangat mahal. Kalau ikutkan pada zaman ini, harganya 1 kilo sarang burung itu boleh mencapai $1 Amerika yang mereka jual di peringkat antarabangsa, dan itu sumber pendapatan yang dilaksanakan oleh penduduk di kawasan Taman Negara Niah. Dan pastinya dengan fasiliti yang telah dibina oleh kerajaan, contohnya apa yang Nisan beritahu tadi, memang masih ada laluan kayu disediakan, dan itu memudahkan pergerakan penduduk yang bekerja di kawasan itu, kerana penduduk di rumah panjang yang menghasilkan kraft tangan dan juga mengambil hasil hutan misalnya, mereka akan keluar melalui laluan yang telah disediakan, dan aktiviti-aktiviti ini perlu diteruskan bagi memastikan hasil daripada pewartaan ataupun pengiktirafan Taman Negara Niah itu sebagai tapak warisan dunia UNESCO juga dapat dirasai oleh penduduk tempatan, kerana apa yang penting, dua perkara dari segi struktur ekonomi dan juga struktur alam semula jadi itu dapat dihubungkaitkan secara konsisten. Walaupun Taman Negara Niah itu telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia mungkin kelak pada tahun 2024, namun aktiviti penduduk di situ, penduduk asal Bumiputera yang tinggal menetap dan mendapatkan sumber ekonomi di sana tidak terganggu, dan mereka boleh meneruskan aktiviti mereka seperti biasa. Bagaimanapun perlu adanya satu perkara yang dibincangkan di antara penduduk dan juga pihak pengurusan semestinya daripada SFC sendiri, bagaimana untuk mengekalkan status dan juga kualiti Taman Negara Niah itu masih dalam syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak UNESCO, kerana antaranya adalah tidak boleh ada sebarang pembinaan fasiliti yang berlebihan yang boleh menyebabkan kerosakan kekal terhadap ekosistem Taman Negara Niah itu sendiri. Ini perkara yang perlu dikekalkan bukan saja di peringkat kerajaan negeri tetapi kepada komuniti yang tinggal di kawasan itu. Bagaimanapun bukan saja bergantung kepada ekonomi untuk mengambil sarang burung dan sebagainya, hasil-hasil hutan, tetapi
industri pelancongan dari sudut persembahan tradisional itu sendiri. Apabila datangnya pelancong asing ataupun pelancong luar negara, pelancong tempatan, mereka perlu untuk melihat apa antara aktiviti Nuzul, itu penjelasan yang cukup panjang lebar. Nuzul bercerita mengenai pengalaman dan juga ekspedisi Nuzul ke Gua Niah Sarawak, dan pastinya para penonton yang tidak tahu bagaimana Gua Niah itu mungkin boleh datang sendiri ke Sarawak, pergi ke Miri, dan jangan lupa visit Gua Niah Sarawak ini yang merupakan salah satu lokasi yang cukup bersejarah dan juga penting dalam peradaban manusia. Jadi terima kasih Nuzul kerana berkongsi dengan kita dalam segmen cerita pada ketika ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.